حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke saluran Pak Anda. Bagi korang yang masih belum subscribe saluran Pak Anda, dipersilakan untuk subscribe saluran Pak Anda supaya bila ada video-video yang terkini akan terus bergentayangan ke notifikasi korang. Okey, terima kasih cantik. Kali ini Pak Anda akan berkongsi informasi secara santai dengan korang tentang isu azan yang dikatakan mengganggu non-Muslim. Baru-baru ini Pak Anda terbaca di portal-portal berita tentang aduan daripada masyarakat sekeliling yang merasa terganggu dengan suara azan subuh. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, rahmat untuk semua. Islam adalah agama rasmi persekutuan. Dalam waktu yang sama, agama-agama lain diizinkan untuk bebas diamalkan, tetapi dalam waktu yang sama tidak dibenarkan untuk mengajak orang Islam kepada agama yang bukan Islam. Sebenarnya dari sudut agama, Islam melarang untuk kita menyakiti jiran tetangga, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Contohnya, jika kita bela kucing, kita biarkan kucing tu berak di halaman rumah tetangga, itu pun tidak dibolehkan sebenarnya kerana telah mengganggu serta menyakiti jiran kita. Tak kira jiran kita tu Islam ke, bukan Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, menyakiti jiran adalah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, bab tu rasanya semua clear. Memang Islam tak membenarkan untuk kita menyakiti jiran. Sebagaimana yang Pak Anda bagi contoh tadi, bela kucing, kucing berak dekat rumah jiran kita, dekat laman rumah tetangga kita, dekat tempat parking kereta jiran kita. Itu memang tak boleh. Tak kiralah Islam ke tak Islam ke, tidak diizinkan. Kalau kita bela kucing, jagalah dia, sediakan tempat dalam sangkar, ada tempat dia, pasir khas dia dan sebagainya. Kemudian balik pada isu azan. Memang di dalam Islam disyariatkan untuk kita azan sehari 5 kali. Azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib dan juga azan isyak 5 kali. Ini memang disyariatkan
daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang dan akan datang. Kemudian dalam masyarakat kita yang kita amalkan, contohnya azan subuh pukul 5.45. Kadang-kadang orang yang bertugas, pegawai-pegawai masjid yang bertugas, pukul 5 suku mereka dah mula start baca Al-Quran, sama ada gunakan kaset ataupun dibacakan sendiri. Ataupun mungkin kalau dia tak baca Quran, dia melakukan tarhim. Pegawai-pegawai masjid dan surau di Malaysia apabila membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu subuh ataupun melakukan tarhim pada waktu subuh, kebanyakannya menggunakan pembesar suara luar. Pembesar suara luar ini tujuan asalnya adalah untuk azan. Azan maksudnya untuk memberitahu umat Islam tentang masuknya waktu solat, dan dalam waktu yang sama mengajak umat Islam untuk datang solat berjemaah ke masjid. Inilah tujuan azan dan tujuan pembesar suara digunakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering melaksanakan solat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka." Para sahabat lalu berkata, "Terdapat wanita lain, dia hanya melakukan solat fardu dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya." Beliau bersabda, "Dia adalah dari penduduk syurga." Hadis sahih. Daripada hadis ini kita dapati ada dua golongan yang Nabi SAW sebutkan. Yang pertama tentang seorang yang masuk neraka walaupun amalannya baik kerana dia suka mengganggu jirannya. Manakala yang satu lagi, dia hanya melakukan solat fardu saja dan bersedekah dengan gandum saja, tapi dia tidak mengganggu tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa dia akan masuk ke syurga. Maka janganlah kita mengganggu jiran kita dengan apa cara sekalipun. Diceritakan dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Lalu beliau mendengar mereka, yakni para sahabat, mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya kamu sedang berdialog dengan Rabb kamu. Oleh kerana itu, janganlah sebahagian kamu mengganggu sebahagian yang lain, dan jangan pula sebahagian yang satu mengeraskan terhadap sebahagian yang lain di dalam membaca Al-Quran." Atau beliau mengatakan, atau dalam solatnya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang sahih. Hadis tersebut menunjukkan adanya larangan bagi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran di masjid untuk meninggikan ataupun mengeraskan suara mereka. Jika berpandukan kepada hadis ini, mengeraskan suara membaca Al-Quran di dalam masjid sehingga mengganggu orang lain yang hendak beriktikaf, yang sedang bersolat, adalah dilarang. Apatah lagi jika kita menggunakan pembesar suara membaca Al-Quran sehingga mengganggu jiran tetangga yang ada di sekeliling kita. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita ini akan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.